Nabi bukanlah orang yang tidak ada peluang untuk nak kaya dah. Saja Nabi tak sekaya. Nabi nak tunjuk zuhud Nabi. Nabi kata aku lebih suka hiduplah ni. Hari ni aku kenyang, esok aku lapar. Hari ni esok pula aku kenyang, lusa culak pula aku lapar. Nabi suka duk gitu. Kata Nabi, hari mana aku kenyang, aku syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari mana aku lapar, aku ingat pada Allah, minta kepada Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW di masa dia kenyang pun dia ingat Tuhan, di masa dia lapar pun dia ingat Tuhan. Itu sifat yang Nabi nak ajar kepada kita umat dia. Kenyang, alhamdulillah. Lapar, alhamdulillah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Abbas Sah ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma indakan nas yuhibbukallah. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah. Maksud hadis daripada sahabat Nabi Abi Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, katanya ada seorang lelaki pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tunjuklah kepada aku suatu amalan yang bila aku buat Allah kasih kepada aku, dan manusia juga cinta kepada aku. Sahabat Nabi ni tengok, Masya Allah, dalam harian hidup mereka ni tak ada munggah lain. Tanya Nabi apa amalan yang baik, apa amalan yang Allah suka. Subhanallah. Kerana hidup sahabat ni dia tak masa hari dia tu lepas-lepas lagi dengan tak ada faedah gapo. Tak kalau boleh pisah nak cari benda-benda yang faedah, yang boleh jadi bekal baik bagi dia untuk dunia dan untuk akhirat. Masya Allah. Tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang bila aku buat ni Allah kasih ke aku? Bahkan manusia juga suka ke aku. Maka Nabi sebut zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia Allah kasih kepadamu, dan manusia-manusia lain juga akan turut cinta kasih kepadamu. Jawapan Nabi apa? Nak jadi seorang yang dikasihi oleh Allah, dikasihi, dicintai oleh manusia-manusia lain yang hidup sekeliling kita ni, apa yang Nabi ajar? Kena zuhud. Biasa dengar perkataan zuhud? Biasa dengar tak? Baik, perkataan zuhud ni dalam huraian ni dia ada sebut, dia kata dari segi bahasa ni adalah berpaling dari sesuatu. Berpaling dari sesuatu, paling belakang, tak peduli, tak pada, tak say. Maknanya gitulah dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah syarak pula ialah mengambil sekadar apa yang perlu. Nah, dari sesuatu yang diyakini halalnya. Makna dari segi syarak. Dalam huraian pula perkataan zuhud ni. Nah, malam ni kita boleh ni tak apa dah. Satu amalan, satu tingkah laku, satu akhlak, satu perangai yang ada dalam hati kita. Tu baik mari dalam hati kita. Nah, bila perangai ni ada pada kita,
bila perbuatan ni, bila sifat ni ada pada diri kita, kita akan jadi orang yang Allah kasih kepada kita. Subhanallah. Kita akan jadi orang yang dicintai oleh orang-orang yang ada di keliling kita. Semua pakat kasih kita belaka. Nama dia zuhud. Dalam huraian ada sebut bahawasanya zuhud ni adalah salah satunya menggunakan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita semasa kita hidup ni untuk mendekati Allah. So, ada lagi makna lain. Ialah tak rasa gembira, tak rasa gemar dengan harta benda yang dia milik, ataupun dengan pangkat yang dia ada. Dia sentiasa tahu kata semua benda tu Allah penyeh sementara ya, dan Allah boleh ambil bila-bila masa. Dan bila pangkat yang ada pada dia ataupun harta kekayaan yang ada pada diri dia, bila Allah ambil kelik, bagi dia rasa tak ada gapo, dia redha dengan benda tu. Itu zuhud. Salah satunya makna. Bukan mudah lah. Ada harta kekayaan, duit berjuta-juta dalam bank. Ada pangkat, tapi hati orang-orang tu tak ada terasa gemar sekabut dengan benda yang dia ada, dengan pangkat yang dia ada. Tak suka bila orang duk puji dia. Tak suka bila orang duduk layar dia, duduk sama kita, sama dia tu tak asyik. Hidup ni sederhana, biasa-biasa je. Ni payah ni orang lain ni. Orang yang harta benda dia tak masuk duduk dalam hati dia. Redha, Allah nak ambil kelik bila masa, redha. Hari ni Allah hui, esok Allah ambil, dia redha. Subhanallah. Payah ni. Tapi kalau boleh buat, dia antara orang yang disukai oleh Allah, dicintai oleh manusia-manusia lain. Subhanallah. Bila saya baca hadis ni rasa malu kat kita. Malu lah. Baca hadis ni, subhanallah. Nak jadi orang-orang yang paling disukai oleh Allah, payah, bukan mudah. Orang yang harta benar tak boleh buat gapo dia. Hari ni Allah beri kereta dia. Dan Allah boleh ambil bila-bila masa. Dan dia sedia untuk nak reda bila Allah uji dia. Bahkan ada pendapat, dia kata zuhud ni, bila Allah beri dia sesekara dan benda tu hilang, dia sabar, dia reda, dia berharap pahala pada sabar tu lebih daripada dia angin-angin barang tu nak boleh kelik. Gamara barang dia hilang, dia sabar, kemudian dia reda. Sabar ni wabashir sabirin, Tuhan ajar orang yang sabar ni ganjaran dia besar. Dia lebih berharap pada pahala pada sabar tu lebih banyak daripada barang-barang hak yang hilang tu boleh kelik. Oh, bertinggi ni darjat ni. Kita tak perkara yang penting nak barang hak hilang tu boleh kelik. Nah, salah satu ciri ataupun kulasana orang yang ada zuhud ni, sabar tu tinggi lah. Sabar dalam ujian, sabar dalam segala-galanya. Hari ni Allah esok Allah tarik, sabar dalam ujian, semua dia sabar. Nak boleh sapa tangan tu payah lah. Tapi kalau kita boleh latih, kalau kita boleh buat, kita antara orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi darajat ni. Contoh yang paling baik orang yang zuhud ni siapa? Agak-agaknya yang paling baik, contoh nombor satu hak paling baik siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab zuhud ni tak ada siapa boleh nak setanding dengan Nabi, tak ada. Bab zuhud ni Nabi lah nombor satu. Nabi SAW dalam sejarah baginda, kita selalu duk dengar Nabi ni susah, Nabi ni tak
tak kaya. Bila kita baca tengok dalam sirah, dalam sejarah, sebenarnya Nabi nak kaya boleh tak? Boleh. Nabi nak kaya boleh. Saja Nabi tak sih. Pernah satu kali malaikat tawar ke Nabi. Pernah satu kali malaikat tawar ke Nabi. Kata Nabi, arada alayya rabbi liyaj'ala li batha Makkah zahaban. Pernah ditawar kepada aku, kata Nabi, batu-batu yang ada di Mekah ni tukar jadi emas. Allah nak uikan Nabi, tukar batu-batu yang ada di Mekah tu tukar jadi emas. Lepas tu orang duk kata, oh Nabi susah, Nabi miskin. Tak saja Nabi tak sih. Karena Nabi nak tunjuk zuhud Nabi tu dalam kehidupan. Kata Nabi, la ya Rab, kami tak nak ya Rab, ya Allah. Kami tak sih ya Allah. Walakin ashba'u yawman wa aju'u yawman aw qala salasan aw nahwa hadza fa iza ju'tu tadarra'tu ilaika wa zakartuka wa iza syabi'tu syakartuka wa hamidtuka. Rawahu Imam Ahmad. Bila Nabi diberi tawaran nak tukar batu-batu ni jadi emas, Nabi kata tak sih. Ya Allah, hamba tak sih. Hamba lebih suka duduklah ni. Duduklah no Nabi duduk ni. Sehari Nabi kenyang, sehari Nabi lapar. Hari ni Nabi kenyang, esok Nabi lapar. Nabi lebih suka duduklah tu. Jadi bila kita tengok sini, rupa-rupanya kita manusia kadang-kadang kita ingat Tuhan bila mari kau susah tu ingat Tuhan. Kau kenyang, alhamdulillah. Tak ada sebut alhamdulillah, kenyang biasa hidup. Tapi bila kita lapar, bila kita susah, mulai ingat Tuhan. Cik mudah-mudah hari mana kita sehat, boleh duduk bergerak, boleh duduk bangun, nyetak bangun. Bangun dengan sehat. Bangun ki. Tapi hari mana Allah uji kita, lutut kita sakit, kita nak gerak, kita katakan Allah 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 Allah. Kita sebut nama Allah. Bila kau kita sakit, kau kita susah. Tapi bila kita sehat, tak ingat Tuhan. Tapi bila kita tengok di sini Nabi SAW, dia nak ajar kepada kita, baik mu sehat, mu susah, mu sedih, menggembira, suka duduk dalam keadaan mana pun, jangan terlupa Tuhan. Bahkan Nabi besok diberi tawar lagi supaya berubah ni di tepi-tepi jalan hak Nabi lalu ni, berubah, tukar dengan emas, tukar dengan perak. Besok we tawar ke Nabi, malaikat tawar ke Nabi. Nabi tak say. Nabi tak say. Kehidupan Nabi mikir hanya untuk umat dia. Kalau Nabi nak kaya boleh, tak ada apa pun. Allah sedia nak we ke Nabi. Tapi saja Nabi tak say. Itu dia sifat zuhud yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sederhana dalam hidup. Tapi tak larang untuk kita nak kaya. Zuhud bukan maknanya kena miskin. Tak. Zuhud bukan maknanya kena susah. Tak. Ingat nah, zuhud nak kaya boleh tak? Boleh. Nak jadi juta weh, ada duit puluh-puluh juta dalam bank, boleh. Nak ada kereta puluh T, lagi. Nak ada emas 20-30 kok, lagi. Islam tak larang, Islam tak sekat. Tapi jangan harta benda tu mari duduk dalam hati. Tu payah nak buat. Tu payah nak buat. Nah, nak kaya lagi. Sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Utsman ibn Affan, Talha, Zubair ibn Awam, sahabat Nabi Abdurrahman ibn Auf.
Kaya belakang ni. Kalau zaman kita kok mahasiswa lah. Kaya belakang ni. Tapi kaya mereka, kaya para sahabat, ko Allah wi ko bagi ko orang. Ko Allah wi ko yo tak saya harta benda dia. Allah wi berlimpah ruah, wi banyak, dia keluar pun banyak. Wi banyak, sedekah infak pun banyak. Ko Allah wi, ko dia bagi. Subhanallah. Nak cerita kata harta benda yang dimiliki oleh para sahabat, dia tak ada duduk dalam hati. Dia tahu kata semua yang Allah wi itu milik Allah. Allah wi penyai sama tara, dan Allah boleh ambil bila-bila masa. Nah, nak duduk situ tu payah, tapi kalau boleh duduk situ adalah zuhud, dan Allah akan kasih ke dia, dan dia adalah orang yang disukai oleh manusia-manusia lain. Orang sederhana Nawara. Dia kaya tapi duduk tak kari, semaya tak tinggal. Tu kaya. Ini payah nak buat. Tapi zuhud ni dia tak boleh buat apa yang panggil, sengaja buat tu tak boleh. Tu kaya, sekelain pakai baju buruk, sekelain nak buat tunjuk kata dia zuhud, bukan mari daripada hati, sekelain. Dia benda ni dia boleh buat tapi tak lama, tipu ke suta ya. Dia tak lama kerana dia bukan mari daripada dalam hati dia. Buat sehari dua tu boleh Nah, kerana dia bukan mari daripada hati. Dia kena tubik mari ikhlas pada hati. Nak buat lolok tu, sedang tu tak boleh. Nah, semua benda ni kita duk cerita pasal zuhud, dan dengan zuhud ni bagi orang seorang bila dia latih, dia boleh buat kehidupan dia tu jadi bahagia. Boleh. Nah, dan contoh teladan yang paling baik bab zuhud ni adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mai tengok pula hadis yang kedua berkenaan dengan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan khamsuk dalam kehidupan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam salasatun wa min syikwati ibni Adam salasatun. Min sa'adati ibni Adam al-mar'atu as-salihah wal maskanu as-salih wal markabu as-salih, wa min syikwati ibni Adam al-mar'atu as-su wal maskanu as-su wal markabu as-su. Baik, kata Nabi SAW daripada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Nabi, kebahagiaan anak Adam ni ada 3 perkara. Dalam Adam ni dia sebut 3 perkara. Dalam Adam lain dia ada benda lain lagi, tapi ju Adam ni Nabi sebut kebahagiaan anak Adam letak pada 3 perkara. Dan kesedihan, lawan pada bahagia ke apa? Bahagia ni kuam suk sabai. Lawan ya ke apa? Kesedihan, sengsara, kuam tuk pun ada 3 perkara. Baik, kata Nabi, kebahagiaan ada 3 perkara. Apa kebahagiaan ada 3 perkara? Nabi mula dengan al-mar'atu as-salihah, isteri yang salihah. Nanti kita nak kecek sekali lagi. Nabi mula dengan isteri yang salihah, merupakan kebahagiaan nombor 1 dalam kehidupan manusia, khususnya kepada laki-laki lah. Isteri yang salihah, beruntung dan sangat bernasib baiklah orang yang ada isteri salihah. Nanti kita nak kenal lah rupa isteri salihah. Kalau kita klik-klik tengok orang rumah kita, banding tengok, betul ke tak ni orang rumah aku dengan Ustaz Raya ni. Sudah. Orang rumah hari dah ngaji hari ni. Baik, Nabi mula dengan orang kebahagiaan dalam kehidupan kita ni, mula-mula adalah apa? Isteri yang salihah.
Dan Nabi sebut yang kedua adalah al-maskanu soleh, tempat duduk yang baik, rumah yang baik. Rumah yang baik tak nanti kena besar, tak nanti kena mewah, tak nanti kena luas. Tapi bila kita duduk dalam tu sederhana, cukup ada dengan bilik tu, ada dengan bilik ni. Nah, apa dia panggil, tak nanti kena duduk luas pun pada bola, tak semestinya. Nah, tapi cukuplah keperluan dalam rumah tu cukup. Ada dengan bilik air, ada dengan bilik kos, bilik khusus untuk kita. Ada bilik anak-anak kita, ada bilik tetamu, ada tempat solat. Setengah orang zaman lah ni buat rumah tum dengan jumlah duit berjuta-juta. Buat dapur saja tu 300,000, buat bilik tidur habis 500,000, buat jamin habis 200,000, buat hongrap kek makan tu makan ni habis 500,000. Orang pergi tanya mana bilik maya? Bilik maya lupa buat bilik maya. Kira kot lain, kira tempat tidur, kira jamin, kira dapur, kira hongrap kek, kira tu, kira ni. Nah, lebih-lebih lagi soal laginya Zabelon itu, bila kita ada anak dan anak kita ni besar, jadi dewasa, ada lelaki, ada perempuan, ada yatim, ada tina, dia kita kena amati benda ni. Kena ada lah bilik-bilik koh untuk anak-anak tina kita, tempat-tempat suan tua dia, koh untuk anak-anak tina, koh untuk anak-anak yatim. Kalau boleh lah, kena ada. Nah, itu yang dikatakan rumah yang baik, rumah yang cukup. Nah, lengkap keperluan dalam rumah tu. Nah, tak nanti kena cak mahal, tak nanti kena mahal. Tapi bila kita duduk dalam tu rasa tenang hati. Itu antara kebahagiaan manusia tetap pada rumah. Nah, dan yang ketiga, al-markabu salih, kenderaan yang baik. Nabi sebut juga di sini, kenderaan yang baik, termasuk juga benda yang wakwi hati manusia tu gemar, suka. Kenderaan yang baik. Dia ada nah, setengah-setengah orang ada kenderaan tapi tak sekung bagi dia. Allah lah. Dia ada kenderaan tak sekung je panggil. Dia naik ke ada panhang semua. Okey. Kena tukar tu, kena tukar ni, beragai tu, beragai ni. Dia ada kan kadang-kadang mari kan. Jadi bila sebut di sini kenderaan ni suatu yang boleh menggemarkan hati. Nah, jadi orang yang ada kenderaan yang baik, tak nanti kena mahal, tapi kenderaan yang boleh gemarkan hati dia. Ya gimana kok kenderaan tu? Siapa semua? Tak ada duk beragai tengah jalan lah. Nah, siapa dengan selamat? Bila dia naik, dia rasa gemar, dia rasa suka. Baik, dan Nabi sebut yang bahagia benda yang buat hati dia susah, hati dia sedih, hati dia sengsara, juga ada 3 perkara. Gapo? Mula-mula isteri yang jahat, lawan pada isteri yang solihah, isteri yang derhaka. Ini benda yang sengsara lah. Dan yang kedua, umur yang tak baik, umur yang tak baik. Dan yang ketiga, kenderaan yang tak baik. Baik, bila kita tengok tadi, Nabi mula dengan isteri yang solihah, adalah suatu yang boleh menggemarkan hati kita. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Hadis riwayat Muslim. Maknanya dunia ni, kalau kita hidup hari ni adalah perhiasan. Masuk perhiasan. Dunia yang kita ada ni perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan gawa? Isteri yang salihah. Perhiasan yang paling baik atas muka bumi ini adalah isteri yang salihah. Sabit saya kata, untunglah orang yang ada isteri yang salihah. Bernasib baiklah dia orang yang ada isteri yang salihah.
Nanti kita nak tengok lahana rupa isteri salihah. Supaya kita boleh jadi ukur lah. Kelik sekali lagi, tak koyak dengan orang umur supaya kedah. Nasib baik orang yang ada isteri salihah. Baik, antara tanda-tanda isteri salihah ada disebut dalam surah An-Nisa ayat 34. Kata Allah, "Fas-salihatu qanitatun hafizatul lil ghaib bima hafizallah." Dah sebut lagi Quran. Wanita yang salihah, wanita yang taat dan menjaga dirinya. Menjaga dirinya di masa dia duduk seorang diri, di masa abang dia tak ada di rumah, dia jaga maruah dia, jaga maruah keluarga dia, jaga harta-harta yang ada dalam rumah dia. Kerana walaupun suami dia tinggal lagi tubik kerja, dia sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebut dalam hadis Nabi SAW, antara tanda-tanda kita nak cek kata isteri orang rumah kita tu salihah. Gapo dia? Apabila kita tengok wajah dia rasa gemar di hati. Tengok dia sejuk di hati. Tengok dia rasa tenang. Tubik kerja pagi pukul ni tubik kerja 9 jam tengah hari duduk tempat kerja. Petang hari buat kereta kelik, tengah-tengah duk bawa tu, Allah lah duk koyak nak jumpa bini dia, gemar belai-belai dah. Itu ciri-ciri tanda orang umum kita salihah. Bila-bila tengok, Masya Allah, hak letih sehari tu hilang habis kerana tengok orang rumah kita. Kita biasa tak kata? Itu tanda salah satunya lah. Salah satunya, bila kita tengok muka dia, gemar di hati, gembira. Layan ni baik, kecek baik, kecek lembah-lembah. Setengah orang, setengah orang ni contoh saja ni. Mudah-mudahan tak ada kalangan kita. Artina dia kelik mari kerja letih-letih dah hari. Abang dia pun tanyalah, kelik siapa rumah dah? Tanya, biasa tanya. Jawab di bini dia, kelik dah, mata dah. Tanya, tengok ambil kelik dah ni. Jadi besar. Orang tanya molek-molek, dia letih mari tempat kerja kan tak? Ni orang kelik muncul dah. Jawab kasar gitu tu termasuk orang yang derhaka pada suami. Kena jaga Kena jaga. Ada di kalangan perempuan, ni saya nak pesan, kerana saya biasa dengar orang dia cerita berlaku dalam rumah kita, dalam masyarakat kita. Antaranya apa? Orang Tino dia kalau dia kerja di luar rumah, dia ada pangkat. Di luar rumah ni dia ada pangkat, ada tamneng, makan gaji, karacakan dan sebagainya. Bila dia klik tengok abang dia, banding pangkat dia dengan pangkat abang dia pelekeh hina abang dia. Ada setengah orang ada. Lebih gemar tengok laki lain, lepas tu ambil laki lain banding pula dengan abang dia. Allah tak ada siapa apa dia panggil, dia kata kena nak tinih, nak lawan dengan jatuh-jatuh lain tempat kerja dia, tak boleh rasa mu ni. Allah, boleh berlafaz gitu. Bahkan hak lebih teruknya lagi, dia kata kena mu ni dah, kalau aku tak ada mu pun aku lebih suka, lebih gembira, pada aku sore pun boleh duduk dah. Allah, wah tu baik kan. Orang yatir dengarlah nak rasa. Sengih. Nak kata apa tak boleh, sebab hari-hari dia tupai dia. Jauh. Kena jaga tu perempuan tu, kata-kata baik tu.
kecek kasar, mempelekeh habis, hina habis ni, jatuh maruah habis, termasuk dalam derhaka suami. Nah, kena jaga. Walaupun kita ada pangkat besar mana sekalipun, bila klik di rumah, keluarga nombor satu. Maknanya kata, kita utama ke keluarga. Klik-klik mari, lah taring-taring semua tu. Luar orang nak layan kita, nak lebih kita lagi. Bila kita klik mari, selaku isteri, orang yang paling kita kena taat adalah suami. Tapi dah hari ni, oleh kerana kita rasa kita ni lebih, kita ni megah, dengan gaji, dengan pangkat, dengan kedudukan dalam masyarakat, kita hina abang kita. Bahkan berani lapar. Hari ni kalau aku tak ada mu pun aku boleh duduk. Allahu Akbar. Kena jaga nah kata-kata lah tu. Nah, termasuk orang yang derhaka pada suami. Baik, antara lagi tanda-tanda isteri yang salihah. Iza amaraha ata'athu. Bila suruh gapo oleh suami dia dan isteri dia, segera taat kepada abang dia. Abang suruh gapo, segera taat kepada abang. Dan suruh semua tu benda yang kena pada syarak lah. Nah, suruh pergi kebuh tu, suruh kebuh ni, muna bukan-bukan ni, tak masuk lah. Okay. Suruh pergi beli ekor. Sudah beli ekor, ingat kau nak makan ekor dengan waktu ya, suruh gebuh pula, capur dua tu. Nah, benda bukan-bukan itu tak boleh lah. Nah, kita kena apa nama ni, isteri yang salihah, antaranya bila kita suruh gapo-gapo kepada isteri kita segera buat untuk kita. Dia tahu nanti, tahu tugas dia. Nah, tahu tugas dia. Ada setengah orang dia kerja luar belakang dua-dua orang. Abang dia klik siapa dulu, tunggu tina tak klik lagi. Tu tanya orang tina dia, duk ana ni? Oh ni dia tempat kerja lagi ni, singgah tempat lain mata ada hal sikit. Lama jumpa sayang lama. Buah mata di pototo, makan kafe meja bla-bla. Pahabel apa nasi ni, om carilah apa-apa kat rumah tu buat dulu lah. Kata-kata kecek lah tu. Tanya abel, biasa tanya dah abel luka ke tak kata-kata lah tu. Nah, kadang-kadang benar ya, mulut ni yang kena jagalah. Kadang-kadang kita tubik tu mengikut harum kita. Nah, bagi kita rasa apa tak apa, tapi bila kita kecek tubik masuk di lengan abel kita terasa. Nah, dia terasa tu jadi tak moleknya wak isteri tu derhaka pada suami. Nah, lidah ni memang kena jagalah keluarga ni. Ada setengah orang tak hera. Dalam nak dia tak kira dah romoh lebih pelekeh abang dia. Ada setengah orang. Nah, kena jagalah akhlak-akhlak lah ni. Nah. Jadi yang kedua tanda-tanda kita nak cek isteri salihah ni, bila abang suruh gapo dia taat lah. Benda hak suruh tu benda hak kena pada syarak lah. Bukan benda larangan oleh syarak lah. Baik, dan yang ketiga sentiasa jaga diri dia. Jaga maruah dia, jaga harta benda abang dia, walaupun abang dia tak ada. Depan abang dia duduklah mana, dek belakang abang dia pun kena support lah. Depan abang taat yo kepada abang, belakang abang dia kena yo juga. Jangan kata depan abang yo nampak taat, belakang abang tu buat kerja, orang yatim lain mari pun lain, tak minta izin sepatah nak masuk dalam rumah. Tak boleh juga lah ni. Abang tak ada rumah, dekat. Orang mari tak tahu siapa, tak kenal yatim mana mari rumah. Nak kecek, nak gapo tu. Nak apa dia panggil, nak jemput, nak panggil dia masuk rumah, dia kena minta izin abang dulu sepatah. Tu ya zaman ni dia terosak. Tu abang ada orang mari ni nak jumpa dengan abang lah ni. Abang kata ya klik dulu lah. Klik dulu. Kena klik dulu. Nah, kadang-kadang kita ni buat keputusan ganti abang dia. Tahu abang dia, kadang-kadang pun abang dia masuk dalam rumah. Macam dia kena. Nah, kena jagalah benda-benda lagu tu. Nah, itu antaranya. Nah, maruah diri. Orang tina salihah ni maruah diri kena jaga. Diri dia tu. Kunka yang ada dalam diri perempuan tu kena jaga.
Nah, lebih-lebih lagi zaman learning. Nah, zaman learning ada dengan application macam-macam dalam terosak, duk berdecak, duk gapo dalam terosak ke tak? Perempuan-perempuan wallahu alam tak tahu kata dia ada abai ke tak. Tapi kalau dia ada abai, nyanyolah abai dia tu. Ada pasal dia bergedek berdecak dalam TikTok tu, dalam TikTok, dalam gapo tu. Kalau ada abai, nyanyolah. Maruah diri tu. Nak panggil isteri salihah ni, yang jaga kok maruah diri, maruah keluarga dia, maruah nama abai dia tu. Jaga nama baik abai dia, kena jaga juga. Walaupun abai dia tak ada duduk rumah, dia duduk seorang diri, dia kena jaga benda tu. So lagi yang saya nak sentuh sini juga berkenaan dengan pakaian perempuan, pakaian orang Tino. Tadi ada baca tebah di masjid Bangun Buta Darussunnah. Saya ada sebut kerana bagi saya rasa tak sedap ju hati. Kita duk kelih tengok perempuan khususnya. Nah, mudah-mudahan kita ada anak, ada orang tina, jaga sikitlah ni. Saya tu baik anak duk ngaji sekolah Pak Tom ni, dekat ni. Tunggu dalam kereta 10 minit duk tunggu anak. Bila tunggu duk kelih tengok orang nak motor pergi mari. Saya cuba duk perhati tengok, duk bilai bahang-bahang 10 minit. Orang Tino Islam kita pakai tudung tas pala tapi pakai baju tangan panah. Saya cuba duk bilai bahang-bahang 10 minit lebih 30 orang. Wallahu alam apa nak jadi, apa sebab kita duk kena tengok dia tak payah kau tempat kerja dia pasal tu kau abai dia suruh pakai beg tu. Kalau yang ketiga teruk abai kata kena hari ni pakai tangan panah tu beg. Abai tahu ke tak? Saya cuba duduk bila 10 minit duduk dalam kereta, duduk tulis tengok lalu brong mutu lalu lagi dah ambil anak atik lah musing gimana kat tu atik lah. Bila bahang-bahang lah 10 minit duduk tunggu anak tu lebih 30 orang. Jadi kalau kita selaku ayah, kita ada isteri di rumah, nah kita boleh jaga ni, kena kecek lah ni. Tegur lah, tengok lah sikit anak tu beg rumah, tengok sikit, scan sikit lah nak pakaian dia weh. Anak-anak kita kan, nak tu beg luar rumah, scan sikit lah nak weh. Bime bukan kerana tak bime kita, kerana Tuhan tanya kita. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilas la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah perintah kita orang yang beriman ni kena jaga kita sendiri, jaga ahli keluarga kita supaya mereka selamat daripada api neraka Allah. Maksudnya kita ni hari-hari dalam kehidupan kita tak lepas, tak sudah sini kita ni. Bukan tepat hak sudah sini ni. Kita sini ni kena gisah lagi. Yang so lagi tu yang kita nak bawa hak sini kira cara sana. Jangan hidup pahal kata sudah sini, sudah habis dah. Mati habis dah. Dah. Sini ni tempat kita kena duk kira cara. Bila Allah wi isteri pada kita, wi anak pada kita, bukan wi saja-saja tu. Wi serta ke wi amanah, wi tugas tanggungjawab kepada kita, kena tengok dia baik-baik, jaga dia.
supaya selamat dalam perjalanan di akhirat esok. Hari ni contoh mudah-mudah kita pejam mata main, kita kata kalau aku mati, contoh mudah-mudah, kalau aku mati, kelih tengok koya gama, tengok bini kita, anak-anak kita nak jaga semayat taruh mana ni kalau kita tak ada. Boleh harap ke tak ni koda buat dia tak ada kita ni, dia nak jaga semayat taruh mana. Pejam mata cuba koya tengok keluarga kita. Pejam mata koya tengok kalau hari ni aku ni mata katuk Allah ambil lah. Kita nak harap tahu mana orang-orang rumah kita, isteri kita, anak-anak kita nak tubik luar rumah tu tutup aurat. Nak harap boleh ke tak? Kalau kita nak tinggal gila ni, kita dah hidup lagi. Allah tak ambil lagi ni, boleh duk kecek, boleh duk pergi mari ni. Boh ke kita cuba katuk mata tengok. Semut Allah ambil kita lah. Sekarang ni anak-anak bini kita nak boleh jaga ke tak ibadat dia dengan buat dia sama-sama dia. Boleh harap ke tak? Kalau kita rasa kata tak harap, kena segera kita ajar dia. Kena segera kita pergi bentuk keluarga kita. Jaga dia sebagaimana Tuhan sebut, jagamu sendiri, ahli keluargamu selamat daripada neraka Allah. Karena dalam neraka Allah ada malaikat. Malaikat ni dia tak biasa langgar perintah Allah. Allah suruh gapo taat. Tak biasa partisip, tak biasa lawan Allah. Semua. Malaikat ni hak jaga dalam neraka Allah tu. Yang Tuhan sebut dalam Quran. Ahli neraka yang Allah nak buh ahli-ahli dia dalam neraka, dengan malaikat-malaikat ni dia tak biasa partisip, tak biasa lawan Allah. Allah suruh gapo dia sedia taat pada Allah. Allahu akbar. Jadi bab orang rumah ataupun isteri kita, anak-anak kita perempuan lah, nah kena pakai jaga. Kita bimbing takut bila kita mati, nah kita lock anak-anak kita dalam keadaan kita takwil didik agama kepada dia. Dia tuntut di hari akhirat esok dia tuntut hak dia dibangkit-bangkit depan Allah. Dia kata, ya Allah, ini dia ayahku, aku duduk dengan dia 30 tahun, dia tak hatta aku ngaji agama. Aku duduk dengan dia 30 tahun, aku tubik luar rumah pergi beli karang, pergi beli tepung, pergi beli lucing, tak ada bukan kepala ni. Dia tak kata gapo, ya Allah. Dia tutup hak-hak dia depan Tuhan. Karena kita setuju dengan perbuatan dia. Kita tak kata gapo, dia buka aurat, kita tak larang, tak nasihat, tak koyak gapo. Maksudnya kita setuju dengan perbuatan dia dan dia tutup hak dia. Dia kata, "Ya buat gini ni kerana ayah dia tak larang." Hak nah siapa? Kita lah hak nah. Tanggungjawab penuh tak kita. Orang rumah kita, retina kita. Dia kata, "Ya Allah, tu dia abaiku. Aku hidup dia 50 tahun. Walau sekali tak biasa bawa aku naik belakang ponget mutu dia untuk pergi ngaji, kelas-kelas ngaji di masjid. Tak biasa bawa." Dia ada hak lah untuk nak tuntut lah. Kerana we didik care tu kewajipan suami kena we juga. Kalau tak pandang ngajar dia, bawa pergi ngaji. Tak pandang ngajar, bawa pergi ngaji lah. Nah, we retilah fardu ain, hak kewajipan semua ni. Bab aurat dan sebagainya. Nah, jadi semua benda ni kena pakai jaga lah. Nah, cuba hari-hari senang ni, satu Ahad. Tak kelewat mana lepas kolah. Tak nanti lepas kolah pun pergi nyatok mana-mana tepi tembok, tepi watah. Yang tengah watah. Tepi tembok. Make sisa nyatok kelih tengok. Sungguh kedok ustaz royak. Dalam kampung ni lain sikit rasanya. Kalau dalam Kedah ni dia orang luar ramai. Orang luar ramai, lepas tu orang datang banyak. Tak tahu dia mau mari mana kan. Lepas tu ya didik ke agama ni tak sama. Cuba kita kelih tengok, pati tengok. So, lepas tu mek surat mek kalah tanda. Perempuan hak pakai terbuka aurat lah. Hak saya tengok, hak saya bilang tu tak kira ketat lagi tu, tak kira hak pakai ketat tu. Cuma kira hak pakai baju tangan panak. Pakai tudung baju tangan panak, brung wak mutu.
Jalan masuk gimi anak. Kira hak tu, bila hak tu bahang-bahang dengan tangan. 30 lebih. Dalam masa 10 minit. Wallahu alam, dia buat gitu tu kerana dia terpaksa ke kabeh yo suruh. Wallahu alam. Nah, kalau kena habis suruh berat. Nah, ini kena pakai jagalah. Baik, ada sebut dalam hadis yang lain, ada tambah lagi yang saya baca tadi, hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, hak bahagi atas tadi, pak kara yang boleh membahagiakan manusia adalah isteri yang salihah, kemudian rumah yang baik, kenderaan yang baik. Ada tambah dalam mata hadis, lafaz hadis yang lain, tambah lagi jiran yang baik. Jiran tetangga, orang tepi rumah kita yang baik, termasuk juga bahagia, yang boleh buat kita bahagia. Dan tambah pula lagi yang boleh buat kita sedih, boleh buat kita ni rasa sengsara. Salah satunya mari daripada jiran yang jahat. Bab jiran ni kena hak baik tu, rezeki dia nasib baiklah dia. Kena hak paling sikit kak. Hak pasal tak kira korang, dia ada juga. Malaysia tak kira pukul 1, pukul 2 amo nak dengar lagu, ikut amo lah kerang. Pukul 12 malam. Pukul 1, pukul 2 pagi. Pasal lagu tak heran korang. Hak tu nak sek dia lah. Nasib dia lah tu. Kalau jiran baik, bahagialah dia. Kalau jiran tak baik, sengsara dah dia. Baik, satu hadis Nabi SAW tadi ada sebut pasal isteri yang solihah. Tadi ada sebut pasal isteri yang solihah. Ada satu hadis Nabi daripada Ibnu Majah, nombor hadis 971. Hadis daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Baik, salah satun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan yang 3 golongan ni amalan semaya dia tak diangkat naik daripada kepala dia walaupun sejengkal. Maksudnya apa? Semaya yang dia buat Allah tak terima lah, tak angkat naik daripada kepala dia sejengkal. 3 golongan. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki yang menjadi imam. Kemudian ada kaum dia, pengikut dia di belakang. Wa hum lahu karihun. Pengikut dia ni tak suka pada dia. Imam yang ada pengikut di belakang ni tak suka pada dia. Tak suka ni ada sebab lah, bukanlah benar-benar bukan awak tak kira, awak tak suka kira belakang. Dak, ada sebab dia. Dalam huraya saya ada tengok ada 2-3 perkara sebab, antaranya sebab imam tu fasik. Apa makna fasik? Buat dosa. Dia tahu kata benar tu salah tapi dia dah buat berterusan sama-sama dah buat. Hari hidup dia ada dengan dosa. Patut dah orang makmum dia tak suka pada dia? Patutlah dia jadi pemimpin. Tiba-tibalah tu tak jaga. Dan salah satu lagi antaranya jahil. Orang tak gerti. Duduk depan orang tak boleh. Salah satunya. Baik. Kemudian yang kedua adalah wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang isteri wanita yang dia tidur di waktu malam dalam keadaan suami dia tu marah pada dia.
Isteri yang tidur di waktu malam, abang dia marah pada dia. Dia buat hal tak heran kau dia, aku nak tidur. Nah, balah apa sebab tak tahu, balah. Nah, abang sakit hati, melukai hati abang dia. Dia tidur di waktu malam, abang dia tu sakit hati. Perempuan itu semaya dia tak diangkat naik daripada kepala dia. Dan yang ketiga, putus hubungan silaturahim. Putus hubungan silaturahim. Nah, yang ketiga. Nah, bila kelih tengok dalam ada ni air kasan, bunyi tu nampak air. Berat ni. Nah, antara benda-benda yang boleh buat ibadat amalan semaya kita ni tak diangkat naik daripada kepala kita ni walaupun sejengkal. Nah, itulah antara apa yang saya boleh kongsi di sini. Baik, sebagai akhir, untuk kita nak jaga, untuk kita nak jaga keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dunia. Nah, di dunia rumah kita tu sebagai rumah syurga dalam rumah, dan juga kita boleh bersama dengan pasangan guru kita tu sampai ke syurga Allah, syurga itu. Nah, antaranya apa? Yang pertama kena restu gi marilah. Kasih sayang gi mari tu kena ada. Dengan suami isteri balah ni benda biasa. Tak kena ketuk ketang tu benda biasalah. Nah, kerana manusia dia tak terlepas daripada kesalahan. Dan satu orang satu pesing tak serupa. Tak itu kan? 100 orang 1 pesing. Kita tengok anak kita tak apa dah. 3 orang ni anak kita tu baik mari jalan tular ni. 3 orang 3 pesing pangan tak serupa. Nah, tu anak yang tu baik mari daripada kita 3 orang tak serupa perangai dia. Kita isteri, guru kita tu suami, mari di lubang mana tak tahu. Jauh kita ni. Ya hujung sana, kita hujung ni. Mari-mari duduk sekali. Tak payah pergi mari. Biasa. Maka salah satu kunci untuk kita nak bina keluarga menjadi bahagia, nombor 1, restu. Restu ni kasih sayang. Kembali ingat kepada mula-mula kita nikah. Nah, setengah orang awal dia nikah, dia boleh jaga kasih sayang dia berterusan sampai ke 30 tahun duk baik tular kasih sayang dia. Ada apa? Baik mula-mula hari mula-mula duk baik no romantik, baik no 30 tahun lepas tu baik tular. Ada setengah orang pula seminggu mula-mula ya romantik. Lepas tu baik nak akan bawah diri. Masuk dapur duk belakang dapur tu. Bawah diri. Minggu mula-mula ya ada juga lah tu. Nah, jadi salah satu lah kaedah dalam kita nak menjaga keluarga kita menjadi keluarga bahagia sampai ke akhir hayat ni, istiqamah. Kena buat baik mula-mula tu sokmo-sokmo berterusan. Hak tu payah. Pas kita mula nak murid habis kita ngok habis kok anak kita seperang orang setina lain. Contoh. Dulu nampak abang ni Allah lah dengan kita tak ada dah. Mati kaki. Nampak mimpi kasih kita sore mula-mula hari tu. Nah, duk 5 tahun nak mula nak belik dengan orang lain. Belum kita nak pergi kelih kesalahan orang. Cuba kita kelih tengok. Kita di mula-mula nikah sampai ke 5 tahun tu jaga baik tular ke tak kehidupan kita. Boleh jadi kita berubah cara hidup, abang kita rasa lain pada kita. Boleh jadi. Sebab tu restu kasih sayang ni, nah, dua-dua pihak, nah, isteri suami kena semua sekali kerjasama. Kalau pihak mana-mana suami tak padu, tak jadi juga. Istilah bahasa Sia yang panggil top mekang dia medang. Tepuk tangan sebelah ni. Tepuk angin tak bunyi ke? Dia kena tepuk dua belah bau bunyi. Restu ni dia kena mari di dua belah pihak. Suami, isteri kena kerjasama. Dan yang kedua, kasih sayang dalam keluarga kena tulus, ikhlas.
Isteri layan abang dia tulus ikhlas, bukan kerana muka. Bukan kerana isak abang janji nak pergi beli emas. Oh malam ni abang nak gapo, nak lahir berikan. Mari royak apa? Nak gapo wah belaka. Kerana isak janji nak pergi beli emas. Nampak dah kata tak jujur. Kasih saya dalam keluarga nak witah lama, dia kena tulus ikhlas. Cincai. Mari di hati. Abang kita lah ni rupa dia. Yalah kita kasih dia pada awal rupa dia lah ni. 30 tahun sikit lagi berubahlah muka kita ni kan tak? Orang kita ni dia berubah. Po 30 tahun sikit lagi lah mana dulu kita biasa kasih, kena kasih betul lah. Janganlah abang muka berubah siapa tak lagi dah abang. Tulus ikhlas dululah no. 30 tahun sikit lagi pun kena jaga kasih saya tu. Berterus lah tu lah sampai bila-bila supaya kita nak bina keluarga yang bahagia. Semua benda ni yang kita buat dalam keluarga, anak-anak kita tengok. Anak-anak kita tengok. Kasih saya ayah, kasih saya mak, suluh depan anak tengok. Anak kelih. Kalau kita balah depan anak, akan bentuk anak jadi seorang yang tiru pangan mak, tiru pangan ayah. Dan dia akan jadi orang yang mudah nak pergi balah dengan saing-saing dia di sekolah. Karena dia tengok mak dia, ayah dia dah buat. Lebih-lebih lagi kok jenis sapa tangan. Sapa tangan, sapa nyapuh, sapa tu, sapa ni, sapa muka, sapa bagai, punga tu punga ni siap. Anak duk kelih hari-hari. Benar ni pop masuk dalam kepala anak pergi sekolah dia akan buat mengikut apa yang dia tengok depan mata dia. Nah, jadi kena jagalah benda-benda ni. Yang kedua kena tulus ikhlas hati kita ni niat sentiasa niat baik dalam keluarga kita. Dan yang ketiga, cara untuk kita nak bina keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang ketiga adalah keluarga paling utama. Kau tong makan. Isteri dia ada kerja di luar rumah, suami dia ada kerja di luar rumah. Gambar tak? Isteri dia ada kerja, sehari dia duduk di luar rumah, suami sehari dia duduk di luar rumah. Lek luar rumah dia ada pangkat tu, pangkat ni, orang duduk sanjung, orang duduk hormat apa semua lek luar rumah. Bila dia kelek mari, dia kena weh habis buat bat. Hak dia duduk di luar rumah tu. Duduk di luar rumah, ada orang buka kereta weh nak retina dia. Isteri dia ni ada pangkat. Tubek di mana-mana, nak turun kereta ni ada orang buka weh pintu. Karena apa? Karena dia ada pangkat. Sang tu sang ni tunjuk hari dia. Isteri dia di luar rumah. Nah, bila dia kelek mari, keluarga utama. Paling utama, kobkua ke tisut pengmakon. Bila dia kelek mari, dia kena weh habis buat bat dia hok jadi orang yang orang duk lahir duk gapo. Kalau dia ambil perangai dia buat bat nanti dia di luar rumah, mari pakar dalam keluarga, siap. Abang ni kena turun kau kereta hok mo. Dia biasa luar rumah tu tunjuk ni. Kelek rumah nak tak bisa hingih bawa bukan kerja kita ni. Ya mari bahasa tu. Kerana dia duduk luar tu, dia biasa duduk sang orang. Bila dia kelek mari, dia kena aware lah benda tu. Kalau dia nak ambil pangan tu lagi, siap. Dia abang dia nak koli dia duduk dia tu. Bukan dia suami dia, dia konak cai dia. Nah, benda ni ya buat keluarga lama-lama jadi tak comel. Nah, tak comel. Jadi kita duk kecek ni cara untuk kita nak bina keluarga jadi keluarga yang baik. Nah, itu 3. Baik, yang keempat kena tolak ansur. Faham maksud tolak ansur? Faham maksud tolak ansur? Tolak ansur dan kerjasama. Tolak ansur ni gapo kita nak budak faham kak? Toy kolakau lah. Kalau panah sama panah kena hundu sejakah sore.
Tapi kadang-kadang mari marah kita ada nak kawal tu. Ada tu. Nak ingat kata oh kita kena hundur saja kau. Tak, aku kena, aku kena mu salah. Aku kena, mu salah. Mu kena hundur, aku takkan hundur. Dia nak main macam tu. Lepas tu lihat sana tu pun dia kata aku tak salah, mu yang salah. Pakai duk tunjuk jari mu salah, mu salah. Dia takkan suah. Cara untuk kita nak bina keluarga yang bahagia salah satunya kena tolak angsu dia mari. Gapo yang kita boleh beri maaf, hundur sejakah sore dan kerja sama. Pakat buat dalam keluarga dalam rumah ni. Bini basuh baju, suami dia jemur kain. Dia nampak nampak jadi kerja tu kerja sama. Lek abang tu pergi beli lauk dalam nak, lek orang rumah orang tina ni buat masak. Orang tina buat masak 2 jam diri lengah, lek orang atas basuh pinggir. Jadi tak semua pun nampak ada kerja sama dalam keluarga. Benar semua tu anak tengok tu. Anak tengok. Pas anak dia lagi ngacau kat kru dalam muka lah. Kru dia tanya dalam rumah, dia yang paling gabung. Anak kita je goyak lah. Kalau kru tanya, mu dengan ayahmu ni, siapa yang paling bersih? Anak dia ingat. Siapa yang paling bekai? Anak ingat. Siapa yang paling jaga masa? Anak ingat. Karena semua perbuatan ni anak nak tengok. Nah, itu yang keempat. Baik, yang kelima, cara untuk kita nak bina keluarga kita jadi keluarga yang baik. Yang kelima adalah saling doa gimari. Saling doa gimari. Kita doa, ya Allah, jagalah ya Allah isteri aku ni. Jagakan ya Allah isteri aku, jadikanlah ya Allah isteri aku ni isteri yang sentiasa taat kepada aku. Dan ya Allah, jadikanlah isteri aku ni isteri yang sentiasa bersama denganku dunia dan dalam syurgamu di akhirat esok. Kena doa. Lek isteri dia pula, ya Allah, tambahkan ya Allah semangat kepada abangku dalam duk kerja cari rezeki yang halal. Lek suami kena doa. Duk dengar ya Allah, berikanlah semangat kepada abangku ni cari rezeki yang halal. Jagakan ya Allah keselamatan dalam perjalanan cari rezeki abangku ni ya Allah. Ya Allah, jadikanlah abangku ni ketua rumah yang baik, yang adil, contoh teladan yang baik bagi anak-anak. Kena berdoa weh. Tak nanti bahasa Arab tu. Ngomong lagi bahasa kita faham, kita reti. Nah, saling doa gimari ni salah satu kunci nak bina keluarga yang baik. Nah, selama ni kita hidup berkeluarga 30-40 tahun. Berapa kali ada ke doa abang kita dalam semaya, dalam doa lepas semaya kita ada ke tak? Lek kita suami pun sama. Lepas semaya ada ke doa untuk isteri kita? Kalau tak ada kena bubuhlah lepas ni. Karena dengan doa itulah tambah barakah dalam keluarga. Pakat doa gimari. Nah, kalau kita boleh semaya berjamaah sekali, suami jadi imam, kita isteri ni jadi makmum, abai doa, kita amin. Nak amin pun kena tengok lah. Kena tahu juga abai doa ke apa. Nama abai liar sikit. Boh dari doa, ya Allah berikan aku bini 2. Lepas tina dia amin straight, tak tahu penama. Kena henti, kena bidai katik abai dia tu kadang-kadang. Baik, dan yang terakhir yang kena cara untuk kita nak jaga keluarga kita jadi keluarga yang baik, keluarga umah apa yang panggil? Baiti jannati, umahku syurgaku. Lek isteri kena taat pada suami dan jaga maruah, jaga aurat. Nah, jaga maruah, jaga aurat, jaga semua dalam rumah dia. Harta benda abang dia, jaga nama baik abang dia. Jangan hidup hina abang dia depan orang ramai. Jangan hidup buka aib-aib abang dia depan orang ramai. Jangan hidup pelakih abang dia depan orang ramai. Ada setengah orang.
apa nama ni, contoh apa nama ni, Tok Nebel lah. Tok Nebel ni nak cari lukno je nak cari anak buah lepas tu mari tanya kita ni isteri lah. Nampak tak? Kita retin, contoh kita isteri, kita ada abang di rumah Tok Nebel tengah duk cari orang nak jadi anak buah dia. Mari tanya kita, aku nak ambil abang mu kijang aku. Kita isteri ni, tak pakah abang aku, mek orang lain lah. Oh tak leh. Kita pelekeh abang dia depan orang ramai. Allah, berat lah. Termasuk derhaka tu. Hidup pelekeh abang dia depan orang ramai. Hidup buka kekurangan abang dia. Kecek lah molek-molek. Rasanya abang saya ni banyak kerja ni. Urusan pasal apa? Tak boleh kot. Ada banyak kerja dia buat. Lakuk ketalah hak ni lah. Kecek molek tak ada gapo. Nah setengah orang kata tak selamat lah abang aku. Tak boleh. Dia nampak perangai abang dia tu baik mari. Mari tu baik daripada mulut bini dia. Allah. Nah, pelekeh suami ni termasuk dalam terhaka pada suami. Nah, kena jaga-jaga. Antaranya mulut kena jaga. Nah, mudah-mudahan kita ngaji malam ni boleh jadi pengajar yang baik bagi kita. Nah, saya mula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang buat aku dikasihi oleh Allah dan dicintai oleh manusia-manusia yang ada di kelilingku? Kata Nabi, kamu kena hidup zuhud. Gapo dia zuhud? Gapo zuhud? Guna nikmat-nikmat yang Allah untuk mendekati kepada Allah. Harta benda yang kita ada, dia tak ada duduk dalam hati kita. Duit yang banyak, kereta yang banyak, kenderaan motor yang banyak, semua benda tu dia tak ada mari duduk dalam. Sentiasa sedar kata semua tu Tuhan penyia sama tara. Hari ni Allah esok Allah ambil, aku redha. Oh ni latih nak ujar dilah tu payah. Nak ujar di beg tu payah. Harta pangkat tak boleh buat gapo dia. Tak suka. Tak suka orang duk puji dia. Sederhana. Bukanlah kata sekat tak sewi dia kaya. Kaya tak ada salah. Tapi jangan jadi harta benda kekayaan masuk duduk dalam hati. Hak tu payah nak buat. Sebagaimana contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi benarnya ada peluang untuk nak jadi orang kaya, tapi Nabi tak say kaya. Nabi tunjuk sifat zuhud. Banyak kali diberi tawar ke Nabi, mu nak dak ya Muhammad, aku nak tukar semua ni batu-batu yang ada di Mekah jadi emas. Nabi tak say. Saja Nabi tak say. Nabi lebih sukalah nak, hari ni aku kenyang, esok aku lapar. Nabi lebih suka hiduplah tu. Karena kata Nabi, hari mana aku kenyang, alhamdulillah aku ingat Tuhan. Hari mana aku lapar, alhamdulillah aku juga ingat Tuhan. Senin susah Nabi sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mula-mula kita ngaji tadi. Kemudian hadis seterusnya, hadis yang berkenaan dengan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ni terletak pada isteri yang solihah, terletak pada rumah yang baik. Nah, rumah yang bila kita duduk rasa tenang hati, rumah yang luas, rumah yang selesa, nah cukup dengan semua sempurna. Nah, ada dengan bilik tu bilik ni bila kita duduk tenang hati. Itu yang buat hati kita gemar. Kemudian yang gapo lagi yang buat hati kita gemar? Kenderaan kita. Tak nanti kena mahal, tak nanti kena harga mahal, tapi bila dia duduk dengan kita naik dia, guna dia, rasa gemar hati, rasa tenang hati kita. Nah, dan sebaliknya pula, benda tu juga akan buat hati kita sengsara. Nah, isteri yang jahat, rumah yang jahat, yang tak baik, kenderaan yang baik, yang tak baik. Kenderaan yang tak baik. So lagi tambah dalam mata ada yang lain, jiran. Nah, jiran juga boleh menggemarkan kita dan boleh buat kita tu sengsara. Dan akhir sekali saya bawa negara, bagaimana cara untuk kita nak bentuk keluarga menjadi keluarga umuh aku syurga aku, baiti jannati. Nah, dia kena pakak-pakak behel lah.
Nah, kalau orang yang mari orang rumah sekali malam ni, abang dia dengar, orang rumah dia pun dengar, comel. Nah, kalau hok mari so-so mana, kena klik royak. Tadi aku ngaji Ustaz royak. Mu kena buat hari ni nah. So 2 3 4. Sanggup dah hok kita. Hok mari sore. Tadi Ustaz ngajar, Ustaz share suruh klik royak kamu. Ni, so 2 3 4 ni. Mu kena buat nah. Kerana bukan ada aku nak tanya di depan tu esok. Amanah kita, tanggungjawab kita. Nah, mudah-mudahan yang kita ngajar ini dapatlah pengajaran bersama dan kita usaha baik kiwi jadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita dan kita semua mudah-mudahan ditempatkan dalam syurga Allah semua kita. Amin insya-Allah. Nah, saya akhiri dengan lafaz yang mulia, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.